Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah ila akhir ayat. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, yang saya muliakan Tuan Imam, tuan-tuan pegawai, khususnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah, tidak ketinggalan kepada Puan Hajah Rohana sekeluarga dari Singapura. Begitu juga dengan tetamu istimewa kita pada malam ini, iaitu Anti Ahsan, itu ya, yang depan sekali ni, ya, peminat setia nombor 1. Ya, nama glamour apa nanti? Ahlan. Turut hadir pada malam ini istimewa. Dia adalah penggemar VCD ceramah kita, walaupun dia bukan seorang yang Muslim, tetapi dia tetap datang meraihkan majlis Maulidur Rasul, malah suka sekali mendengar ceramah-ceramah saya. Sebenarnya tuan-tuan, kita bersyukur CD ceramah yang kita buat banyak mendapat permintaan dan pendengaran daripada sahabat-sahabat kita, daripada orang yang bukan Islam sekalipun. Misalnya di Pulau Pinang, di Kedah, ada orang India yang membeli CD dan mendengar CD. Malah di hospital, di pejabat-pejabat dipasangkan CD kita, turut didengari oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, tetapi mereka memberikan perhatian dan tumpuan bila kita mengajar, bila kita pasang CD. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni sebenarnya mengantuk, tuan-tuan. Tak tidur lagi. Semalam hari Jumaat pukul 8 pagi saya dah keluar daripada rumah. Saya ada ceramah di Enggor, Kuala Kangsar. Saya balik ke rumah sembahyang Jumaat. Kemudian malam tadi saya ada forum perdana Al-Ehwal Islam di Felda Trolak Selatan, Binsukai, Perak. Habis jam 12.30 malam, terus saya ke Ampang, Selangor. Kerana pagi tadi saya ada kuliah subuh di Taman Melawati. Saya sampai di hotel jam 2.30 pagi dan saya tidur dalam sejam je. Pukul 5 saya dah bangun untuk kuliah subuh. Habis kuliah subuh, saya ada satu ceramah jam 10 pagi di Lembah Keramat AU5 di Taman Melawati hingga jam 12.30 hari. Dan pukul 12.30 saya bertolak ke Johor ini, dan saya sampai tadi lebih kurang jam 5 petang. 5 petang, dan sekarang saya ada ceramah. Pagi besok saya ada kuliah subuh di Kulai. Jam 9.30 pagi besok saya ada ceramah di Air Bemban. Dan malam besok saya ada ceramah di Masjid Kampung Ceras Baru di Ceras. Jadi tuan-tuan dengar pun pening, saya mengajar lagi pening.
Untuk bulan Maulid ni saja tuan-tuan, ratus-ratus minta, lebih kurang 300 tempat yang minta. Saya seorang tak tahu ke tuan-tuan, sibuk ni saya. Isteri nombor 2 langsung tak sempat tengok. Isteri nombor 3 dah berapa lama tak jumpa. Isteri nombor 4 pun saya tak tahu duduk di mana. Teruk Ustaz Kazim ni Jumaat. Nak tahu macam mana, tak ada tu. Yang mana faham, tak faham. Yang mana tak faham, kata ya Allah, 4 isteri ni ya Allah. Yang mana faham lah, yang mana tak faham dia lambat sikit. InsyaAllah tuan-tuan, disebabkan saya mengantuk, letih, saya sebenarnya baru keluar hospital. 5 hari duduk menung dalam hospital. Keletihan melampau, terlalu banyak mengajar, letih melampau, masuk wad 5 hari. Boring tu. Asyik baik ada nurse. Boleh gagah juga. Tuan-tuan, malam ni kita habis kejap dah lah. Dah letih penuh rasa tuan-tuan. InsyaAllah dah habis jam 12 malam, insyaAllah. Boleh ke anti 12 malam? Tak boleh ya? Boleh ya? 2 pagi boleh? Boleh. Ya, 2 pagi pun tak pun tak punya masa. Tak apalah, 2 pagi tuan-tuan tunggu lah. Saya balik tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang kata sambut Maulid Nabi ni apa faedah? Tak ada fadilah, tidak ada faedah kata dia. Mana ada Nabi sambut dulu-dulu? Ada Rasulullah sambut Maulid? Tak ada. Habis itu kenapa kita sambut? Ya. Ingat suruh berhenti. Sebab ada orang kata tak ada faedah sambut Maulid. Bahasa orang muda sekarang ni tak ada maknanya. Ada pula yang kata bahawa sambut Maulud ini mana ada apa-apa. Nak sebab Nabi Muhammad, masa Nabi lahir, terima kasih, masa Nabi lahir, masa Nabi kecil-kecil, Nabi Muhammad macam kita lah, budak-budak. Nabi Muhammad ni menjadi orang penting bila usianya 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun dia macam kita lah, budak-budak macam kita lah. Ada juga yang bantah Maulud. Dia kata Nabi Muhammad ni macam budak-budak kita. Tak ada istimewa. Nabi Muhammad menjadi istimewa bila usianya 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Maka ada orang yang bantah perarakan Maulid. Ada orang yang marah baca selawat. Ada orang yang marah tak setuju kita berhimpun ramai-ramai malam ni untuk sama-sama merayakan sambutan perayaan Maulidur Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bawakan kepada tuan-tuan satu hadis betapa istimewanya Nabi SAW. Untung tuan-tuan, ya, tak ada ceramah pun dapat air. Ya, sudah diedarkan air seronok tuan-tuan. Saya yang cakap pun tak ada minum air oleh dia. Dibacakan satu hadis Nabi SAW. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, mata katabat alaikan nubuwah? Qala wal adam baina ruhi wal jasad. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata. Mata ni maknanya ialah bila. Bahasa kita orang Sudan ni bila. Bila mata. Bahasa Kuala Lumpur mata tu mata. Mata bila. Bilakah diwajibkan kepada kamu wahai Muhammad akan kenabian? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, diwajibkan ke atas Nabi itu menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih di antara roh dan masih di antara jasad. Antara Nabi Adam itu masih di antara roh dengan jasad. Allah Ta'ala telah memilih, telah melantik, telah mewajibkan Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Hebatnya tuan-tuan. Sebab ada orang kata
Kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, ada orang lain boleh jadi Nabi. Dulu-dulu ada orang sebut macam ni. Dia kalau Nabi tak jadi Nabi, ada orang lain boleh jadi Nabi. Bila cakap apa nama tak berhenti tinggal. Yang mana ingat-ingat, yang mana lupa-lupa. Kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, ada orang lain yang boleh jadi Nabi. Salah ni tuan-tuan. Apa nama? Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Nabi semenjak Nabi Adam masih segumpal tanah, masih sekepal tanah. Nabi Adam pun tak ada lagi, roh Nabi Adam baru ada. Allah dah pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi jangan kita kata bahawa Nabi Muhammad ni macam kita. Siapa kita di sisi Allah? Nabi Muhammad manusia paling hebat, makhluk paling hebat. Kemudian kata Rasulullah, Allah Ta'ala ciptakan bumi. Bila Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan langit. 7 lapis langit. Kemudian dibuatkan tiang-tiang arash. Dan pada setiap tiang arash itu ditulis Muhammad Rasulullah wa khatamul anbiya. Pada setiap tiang arash itu ditulis Muhammad Rasulullah wa khatamul anbiya. Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan penutup segala nabi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan syurga. Kata Nabi Muhammad, pada setiap daun dalam syurga ditulis nama Muhammad. Pada setiap pokok dalam syurga ditulis nama Nabi Muhammad. Pada setiap pintu dalam syurga ada tulisan Muhammad. Pada setiap mahligai dalam syurga, kubahnya di atas sekali ditulis Muhammad. Kemudian barulah dimasukkan Adam ke dalam syurga. Bila Adam masuk dalam syurga, maka Adam melihat di mana-mana pun ada Nabi Muhammad. Ditulis tulisan Muhammad di mana-mana. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah Muhammad? Di mana-mana pun ada tulisan Muhammad. Muhammad ni siapa? Maka kata Allah, Muhammad itu adalah penghulu segala keturunan kamu, wahai Adam. Kita boleh bayang, sebelum Adam masuk dalam syurga, nama Nabi Muhammad sudah tercantik di dalam syurga. Maka datang iblis memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari syurga. Maka kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, Nabi Adam menggunakan nama Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, kau ampunkanlah aku ya Allah. Nabi Adam menggunakan nama Nabi Muhammad untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kata bahawa sambutan Maulidur Rasul ini tak ada faedah sebab katanya bahawa Nabi Muhammad ni macam manusia biasa, pendapat dia ditolak, pendapat dia batil dan salah. Tuan-tuan, memang daripada segi zahirnya Nabi Muhammad ni macam kita, orang biasa macam kita. Tapi daripada sudut yang lain, Nabi jauh berbeza dari kita. Memang Nabi Muhammad itu manusia. Sebab apa? Sebab ayat yang dibacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh tauladan kepada kamu yang baik kepada kamu. Memang nabi-nabi itu daripada manusia biasa. Kenapa Nabi bukan dari malaikat? Kenapa Nabi bukan dari malaikat? Kalau Nabi malaikat, apa contoh yang kita boleh ambil daripada malaikat? Malaikat tak makan. Nak buat contoh apa? Malaikat tak mandi. Nak contoh apa benda ni? Malaikat tak mandi ada besar. Malaikat bukan laki-laki, malaikat bukan perempuan. Malaikat dia tidak ada nafsu. Malaikat tak kahwin. Malaikat tak jalan macam kita. Malaikat dia kalau sujud tak angkat kepala dia. Ada malaikat yang sujud tak angkat kepala.
yang kerjanya rukuk sampai kiamat, tak bangun-bangun rukuknya. Ada malaikat yang tawaf, tak berhenti sampai kiamat, kerjanya ialah tawaf. Kalaulah Nabi itu dari malaikat, tuan-tuan nak tiru apa? Kita tu imam sujud panjang sikit pun kita marah tu imam. Baru 5 minit tu imam tu sujud, tak berdoa dia panjang penuh malam tu. Udah marah kita, celaka penuh tu imam, panjang penuh sujudnya. Menyesal datang sembahyang ni. Malam besok sembahyang tarawih masjid lain, tuan. Kalaulah malaikat jadi Nabi, tuan-tuan, mati kita tak ada bangun-bangun. Sebab itulah Nabi bukan malaikat. Nabi daripada kita orang biasa. Daripada zahirnya, sakit, demam, meninggal, wafat, hidup, makan, berjalan, buang air kecil, buang air besar, sama macam kita. Sedih, seronok, gembira, sama macam kita. Tetapi daripada sudut yang lain, Nabi Muhammad tak sama macam kita. Saya dengar ceramah di Pulau Pinang. Saya dengar satu ceramah ustaz di Kedah. Dia kata, buat apa sambut maulud Nabi? Nabi ni tak ada faedah apa. Ustaz Kelantan. Nabi Muhammad ni budak-budak kecil ni macam budak-budak anak kita ni, tak tahu apa benda. Dia ni bukan anak-anak macam orang biasa. Nabi Muhammad ni dia tak ada faedah. Dia tak sambut maulud buat apa. Suara halus saja. Yang kita kena sambut nuzul Quran. Nuzul Quran tu kena sambut. Ramadan tu kena sambut. Ramadan. Hak maulud tak payah sambut. Nabi Muhammad macam budak-budak biasa. Saya pergi ceramah. Saya pergi ulat apa hak ustaz dia cakap. 2 hari lepas saya ulat, dia kuasa masjid telefon. Ustaz, tak payah mai bulan depan. Awak sebenarnya. Sebab saya apa? Ustaz, kami tak mahu ustaz. Pasal ustaz tak setuju dengan hak kemarin punya ustaz. Buang mengajar tu kan. Hebat. Dibuang ni saya mengajar. Saya kata, Nabi Muhammad kamu kata serupa dengan anak kita. Cuba tuan-tuan bayangkan Nabi Muhammad. Yang pertama, apa dia istimewa Rasulullah? Istimewanya Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Kata Rasulullah, aku daripada Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, Allah pilih Kinanah, keturunan Kinanah. Daripada keturunan Kinanah, Allah pilih Arab Quraisy. Daripada Arab Quraisy, Allah pilih keturunan yang dipanggil Bani Hashim. Daripada banyak-banyak orang dalam Bani Hashim, Allah pilih Nabi Muhammad menjadi Nabi. Dan kata Rasulullah, bermula daripada keturunan Nabi Ibrahim sampailah kepada keturunan aku tidak pernah berzina. Tok nenek aku, nenek moyang aku tidak pernah berzina. Malah mereka melalui pernikahan yang sah, Allah pelihara keturunan Nabi Muhammad sampailah hari kiamat. Sampai kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala perintah, walaupun umat Nabi Muhammad ataupun walaupun keturunan Nabi Muhammad, nenek moyangnya berada pada zaman jahiliyah, tetapi nenek moyangnya tidak terlibat dengan Arab, tidak terlibat dengan zina, Allah pilih Nabi Muhammad, keturunannya Allah Ta'ala pelihara. Datang orang sekarang pandai-pandai dia kata Nabi Muhammad macam budak-budak biasa. Yang kedua, apa istimewanya Nabi Muhammad masa kecil-kecil? Masa kecil-kecil ketika ibunya mengandungkan Rasulullah, Siti Aminah mengandungkan Rasulullah, Aminah tak tahu pun yang dia mengandung. Tak sedar, tak tahu yang Aminah tu mengandung. Sebab apa Aminah tak sedar yang dia mengandung? Sebab Nabi Muhammad ketika dalam perut ibunya langsung tidak menyusahkan ibunya sampai tak sedar yang dia mengandung. Cuba tuan-tuan ingat, anak kita bila isteri kita mengandung, apa yang isteri kita jadi? Tanya kat akak-akak masa mengandung macam muntah 3 minggu, alah 4 bulan, sakit tak boleh bangun, balik kampung ke rumah mak mertua, duduk dalam bilik.
Mana bini kamu man? Dia bawa budak mak duduk tidur pening kepala tu mak. Tak bangun raya-raya, tak bangun duduklah bini bawa budak. Alah, muntah saja. Tapi bila makan datang pula. Elok je datang makan. Bila bak masak haram nolong tu. Bila bak makan sampai elok je dia. Ini bukan akak-akak di sinilah yang di Afrika. Tuan-tuan cuba tengok isteri kita mengandung macam. Bau badan suami pun dia tak boleh tahu. Nengok televisyen sekali-kali cerita Naomi. Elok isteri tengok suami datang, isteri tolak suami dia, abang pergilah duduk jauh-jauh busuk. Dia tak boleh tahu badan suami dia. Dia arah. Suami dia kata sampai hati kamu pak. Kamu tolak abang pak. Bukan saya benci, tapi saya tak suka bawa-bawa. Kadang-kadang mengidam. Mengidam yang bukan-bukan. Musam janggut mengidam. Musam janggut tu kira baik lah tuan-tuan. Sahabat saya ustaz, isterinya ustazah. Isteri dia bila mengandung mengidam makan babi. Masya Allah. Dia datang jumpa saya. Ustaz Baling ni saya cakap dia orang tani. Dia cakap tani. Dia kata ustaz, zaujah ana logat ustaz. Nak makan babi pula ustaz. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut tak sedap. Nak makan babi tak sedap ustaz. Nak makan babi pula. Bau bunyi tu sedap sikit. Dia kata kalau tak makan babi pun tak apa. Lalu depan kedai hak jual babi pun tak apa. Seksa je tuan-tuan. Itu ustaz tu. Isteri ustazah. Tiaga anak dia sekarang jadi ustazah. Mana ada Siti Aminah mengidam macam tu. Nabi Muhammad bila dikandung oleh Aminah tak rasa berat. Kita kadang-kadang isteri kita mengandung, suami yang lebih-lebih muntah, pening kepala, menung 4 hari MC, sambung MC. Isteri dia dia abang macam abang pula mengandung gitu. Allah tu adil, isteri mengandung yang seksa suami. Suami pula kerja TMB, tukar tiang lampu tu, lampu terbakar tu. Duk muntah di atas tu, lari hak terbak. Minta maaf lah aku bawa budak gitu. Mana ada tuan-tuan Aminah bawa budak? Pasal Nabi Muhammad tak sama dengan kita. Bila Nabi Muhammad disalinkan, Aminah tak rasa sakit. Cuba tuan-tuan ingat, isteri kita masa lahirkan anak kita berapa jam sakit? Duduk di hospital berapa jam? Ada 6 jam, ada 9 jam, ada sejam, ada 40 minit, ada 5 jam sakit. Allah abah, sakit abah, aduh ya Allah, panjang ya Allah. Tapi kita ni, orang kita ni pemalu, sakit-sakit pun dia. Setengah puak-puak yang sana tu, aduh, mana tu naik bulu roma kita tu, takut kita tengok. Oh ya Allah. Sebab tu akak-akak bila mengandung nanti akak-akak nak salin, ajak abang-abang ni masuk wad salin. Salin dalam bilik salin tu biar suami tengok macam mana teruknya isteri salin. Ini isteri bersabung nyawa dalam bilik sana, suami lepak di bawah isi rokok. Nyembang macam mana Manchester United boleh kalah. Pelik betul lah kuih. No. Yang isteri tu setengah mati dia kan. Dia Manchester United lah, Chelsea lah, kepala. Cuba bawa anak-anak dia tengok macam mana mak dia bersalin. Anak dia darjah 1 man, masa mak kamu mengandungkan kamu, bersalinkan kamu, inilah rupa dia man. Kamu bila kamu dah besar, kamu lawan mak kamu. Apa jenis anak dia? Kau tengok mak kamu punya seksa. Allahu Akbar. Kena buat tuan-tuan. Bila Nabi Muhammad lahir, kepalanya telah pun keluar Nabi Muhammad, sujud menghadap ke arah kiblat. Kita nak kata Nabi Muhammad serupa dengan anak kita. Nabi Muhammad sujud ke arah kiblat,
dan dia sudah siap dikhatamkan, sudah siap disunatkan. Anak kita siapa yang siap sunat? Siapa? Lahir-lahir sudah sunat siapa? Enggak dengar. Tak darjah 2 baru sunat. Potong, 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 potong. Itu pun lari satu taman sekudat. Jenuh bomba ngejur tu. Subhanallah. Nabi Muhammad sudah siap bersunat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pelihara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad belum bersunat, mesti yang akan bersunat nanti Tok Mudin. Tok Mudin mesti tumpang glamour. Bila Nabi jadi Nabi, Tok Mudin mesti bangga. Ish, dia tu aku yang sunatkan, kata dia. Anunya aku yang sunat ni. Dia buat signboard depan rumah dia. Tok Mudin Rasulullah. Laku dia tuan-tuan. Sebab itu Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah. Tak ada siapa yang sunatkan Rasulullah. Nabi Muhammad juga tidak ada tok guru, tidak ada ustaz yang mengajar Nabi Muhammad. Sebab apa Nabi Muhammad tak ada tok guru? Kalaulah Nabi Muhammad pergi sekolah, kalaulah Nabi Muhammad ada ustaz, kalaulah Nabi Muhammad ada lecturer, ada pensyarah, nanti orang akan kata dia tu mengajar, dia tu jadi Nabi sebab ustaz dia mengajar. Dia tu pandai sebab ustaz dia mengajar. Yang keduanya, supaya orang tidak boleh perlekehkan Nabi Muhammad. Tok guru dia tak boleh perlekehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu jadi Nabi saya yang mengajarnya, gitu dia. Dulu masa kecil-kecil tu tak apa sihat tu, aku ketuk kepala dia tu yang pandai. Berapa banyak hari ni penceramah yang jadi ustaz, cikgu-cikgu dia dalam ramai-ramai tu ada cikgu dia. Cikgu dia bisik dengan orang sebelah. Dia dulu mengaji dengan aku pula. Dia pandai tu, aku yang mengajarnya. Kalaulah Nabi ada tok guru Nabi pun tumpang tuai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tok guru Nabi tak ada, melainkan Jibril alaihi salam yang membawa perantaraan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kata Nabi Muhammad sama macam mana, tuan-tuan? Sebab tu orang kata Nabi Muhammad ni tak ada istimewa. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, barakah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ada 5 nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqibah. Ini adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena buat majlis maulud. Bila kita buat majlis maulud, banyaklah ilmu dapat. Bila tak buat majlis maulud, sampai mati tak tahu nama Nabi Muhammad. Baru malam ni tahu. Oh, aku ingat nama dia Muhammad je 5 namanya. Bukan 5 Kak Long, 7. Ada lagi Ustaz? Ya, ada lagi 2. Toha dan Yasin. Nabi kata nama aku 5. Kemudian disebut dalam Quran 2 lagi ulama tafsir mengatakan bahawa nama Nabi Muhammad itu ialah 7. 5 campur 2. Di antara nama Nabi Muhammad yang lain ialah Toha dan Yasin. Itu yang pagi tadi tuan-tuan selawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nampak tak? Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyak orang sebut selawat Toha dan Yasin, tapi dia tak tahu Toha tu apa, Yasin tu apa. Itulah gelaran bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak buat majlis ni, tuan-tuan, ramai orang tak tahu nama Nabi dia. Yang dia tahu siapakah pemenang Raja
tak 1 sen lawak pun tidak. Ada orang kata dekat saya, ustaz, kalau ustaz Raja Lawak masuk Raja Lawak, confirm ustaz menang. Ada dia panggil saya ustaz lawak. Astagfirullahalazim. Mana saya lawak, bohong. Tuan-tuan, dengan sebab kita sambut maulud, kita dah tahu nama Nabi. Itu belum lagi nama anak-anak Nabi. Dalam majlis maulud lah kita tahu nama anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Oh, anak Nabi 7 orang, kupikirkan 5. Inilah pentingnya. Bila tak nak buat maulid, tak tahulah kita. Kadang-kadang anak kita yang berlari tu boleh kita ajar tu yang berlari. Tahap seronok kita pun tak tahu, tuan-tuan. Nama pemuda-budak buat apa, tuan-tuan, heran dia lah berlari. Yang herannya kalau orang tua berlari, itu betul heran tu. Kejap lari sana, kejap lari sini. Ada orang tanya, dia kata takut anjing menyalak. Malam ni malam apa? Malam Jumaat. Anjing menyalak pula. Takut. Apa takut anjing menyalak? Yang takut anjing berkukuk. Anjing menyalak tu biasalah. Ya Allah, saya takut. Setengah bapak dia tak tahu. Bila anak nyanyi balik tadika tu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Bapak letak paper di riba. Dia ambil. Oh, 7. Kadang-kadang anak bangga. Adik tahu, ayah tak tahu. Ayah pun tahu. Cuba ayah nyanyi. Cik Baba jatuh dalam parit. Yang tu dia tahu. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata tak payah sambut maulid, tak payah sambut maulid, lantak dia tuan-tuan, biar duduk di rumah. Yang kita nak sambut ni, kita nak tahu sejarah Nabi, nak tahu peringatan Nabi, sunnah Nabi, nak tahu akhlak Nabi, apa yang Nabi nak bawa pada kita. Kalau kita buat ceramah biasa, tuan-tuan, orang tak ramai. Tapi bila sebut ceramah Maulidur Rasul, orang datang ramai-ramai. Bila buat perarakan Maulidur Rasul, orang sampai ramai-ramai. Saya kalau hari biasa, tuan-tuan, ceramah pakai jubah. Tapi bila sebut maulid, saya pakai baju Melayu. Songkong hitam ni. Saya semalam sampai di Felda Serolak, orang tak kenal. Bila saya sampai, penganjur buat tu, kata saya. Menung bila lah nak start forum ni. Rupa dia menunggu saya. Dia pun tak kenal saya. Ini tak kazim ke? Iyalah, lain pula rupa dia. Selalu berserban jubah. Sekarang pakai baju Melayu, lain macam. Sekali-sekala untuk Nabi. Nak membesarkan Nabi pakai cantik-cantik kan sunnah. Sebab ada orang faham sunnah Nabi ni pakai jubah. Dia tak tahu Nabi bukan setakat pakai jubah, Nabi juga pakai seluar. Kadang-kadang Nabi pakai kain, kadang-kadang Nabi pakai jubah, kadang-kadang Nabi pakai seluar. Bukanlah berjubah semedang-medang. Ini kita kena faham sunnah. Ada masanya pakai kain, ada masanya pakai seluar panjang, ada masanya pakai jubah. Setengah orang faham jubah sajalah sunnah. Semalam saya singgah di RNR Tapak, rawat dan rehat Tapak. Singgah semayang maghrib. Saya jamak dengan Isyak. Saya tengok satu grup dalam 20 orang pakai jubah. Naik gerung saya, tuan-tuan, hebat jubah. Ekornya panjang. Tolong angkat Zafar, jatuh pula. Baik, ekornya panjang macam Wong Fei Hung. Dia punya kepiah ni tajam ni. Turki punya. Tu kalau dia bergaduh, dia sombong, luka. Sunnah Nabi, janggut panjang bagus. Segak, tuan-tuan. Sunnah Nabi ni, sunnah. Simpan janggut. Tuan-tuan, yang mana ada janggut, simpan. Sunnah. Akak-akak tak payah, tak duduk dia. Jangan akak-akak pun sibuk cari minyak bol. Sapu setiap hari bila nak temu janggut. Jangan akak, nanti suami lagi. Tak paksa suami lagi.
Yang mana abang ada simpan janggut, simpan elok-elok. Yang mana belum ada biar. Saya pun kagum tuan-tuan, bukan senang nak pakai jubah tuan-tuan. Orang lain pakai skirt, dia pakai jubah. Orang lain pakai seluar pendek, dia pakai jubah. Bagus. Saya pun semayang sebelah saya tuan-tuan. Tidak ada tomak nina. Rukuk macam ayam patuk padi, tak ada tomak nina. Sujud tak ada tomak nina. Bila dia rukuk, punggungnya tinggi, lebih tinggi daripada kepala. Kepalanya dekat-dekat nak sampai lutut, macam orang nak terjun renang papan anjal. Saya kata sayang sungguh. Yang ini dah ikut sunnah Nabi. Yang serban dah ikut sunnah Nabi. Jubah dah ikut sunnah Nabi. Semayang tak ikut cara Nabi. Habis tuan-tuan. Semayang letak aja di atas jadah angkat. Letak je angkat. Tak sempat nak tomak nina. Nabi kata siapa-siapa yang semayang tidak ada tomak nina, meninggal dunia. Nabi kata laisa minni, bukan daripada umatku. Siapa-siapa yang semayang tak ada tomak nina, Nabi tak mengaku umat. Ada pula tanya, Ustaz, tomak nina tu apa? Allah. Pom-pom semayang tak betul. Tomak nina ialah berdiri tegak. Tomak nina ialah rukuk yang tetap, sujud yang tetap, sekira-kira membaca subhanallah. Tapi ramai orang tak buat. Dia faham sunnah-sunnah, dia tak ikut. Kita kena faham mana sunnah, mana wajib. Bila kita tak faham mana sunnah, mana wajib, kita jadi keliru. Saya buat contoh macam hari Jumaat. Satu maklum nak semayang sujud sejadah hari Jumaat. Pukul 5.30 sudah sampai. Tercunguk dekat dalam tu. Tiba-tiba Tok Imam pagi tu tak baca sujud sejadah. Dia bacanya Qul huwallah. Rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Maklum ni keluar dari masjid, beletih sepanjang jalan. Celaka, tak buat semayang. Aku dah tahu nak sujud sejadah. Tak ada sujud sejadah. Nyampak aku. Dia tak tahu tu imam tu sakit perut. Tu yang tu imam semayang pendek. Sunat saja pagi subuh sejadah. Tapi beletih je sampai sidai kain waktu pagi. Dia sidai kain tu tuan-tuan berkembang aja. Kain batiknya ikat. Pak ikat. Sidai kain tiba-tiba Tok Bilal sebelah rumah dia keluar. Pun sidai kain juga isteri Tok Bilal berpantang. Dia tanya dekat Tok Bilal, Haji, kenapa tak buat sujud sejadah pagi ni? Makcik main awal ni. Duk garu dada depan Tok Bilal, terkebir-kebir mata Tok Bilal. Tok Imam sakit perut makcik oi. Dah lah kalau sakit perut pun hatak lah. Nak londeh tak ada perbetul lepas tu pula. Yang sujud sejadah tu sunat, tutup aurat tu wajib. Hari ni kita ambil yang sunat melampau-lampau, yang wajib tak buat. Ini penyelewengan, tak betul. Amalkan yang wajib dulu, sunat tak apa. Sebab itulah nama dia sunat. Saya pergi ceramah di Kulim. Satu orang ceramah, dia kata, Ustaz, kita makan di rumah saya dulu Ustaz. Tak apa, boleh. Makan petang ni sunnah Rasulullah. Kita kalau makan 6 petang, 6.30 tu sunnah Nabi. Elok tuan-tuan. Nabi makan waktu itu. Kita makan pukul 2 pagi. Elok lah. Itu je kencing manis tu. 11 malam baru makan, 12 malam baru makan, kencing manis, kolesterol semuanya tu. Nabi Muhammad dia makan 6.30 petang. Saya pun pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, dia jamu saya capati. Saya kata, saya suka capati Abang Haji. Makan Ustaz, makan. Ini isteri saya juga buat. Untuk Ustaz, 2 keping saya balun tuan-tuan. Saya pun dah alhamdulillah barakallah. Tiba-tiba dia buat mari nasi biryani pula. Saya kata, Tuan Haji, saya sudah kenyang. Sudah cukup, sudah kenyang. Ustaz, ini hajian isteri saya juga Ustaz. Dia sudah mau masak nasi biryani sama Ustaz. Maka Ustaz, ini hajat orang Ustaz. Itulah kerja Ustaz. Kerjanya memenuhi hajat orang. Tu yang Ustaz semua kerja mana tuan-tuan? Kumpul.
Ajak ustaz, ajak sikit pun jadilah. Sikit-sikit sepinggan juga. Saya makan nasi, tuan-tuan makan nasi udah tercekik. Sebab air tak ada. Saya tengok, tak ada air tu Haji. Dah tercekik tu Haji ni, air tak ada. Buat main air tu Haji. Ustaz, mengikut sunnah Nabi SAW, setengah jam lepas makan baru minum. Saya kata kalau setengah jam minum, matilah saya ni, tercekik. Dia tak faham sunnah tuan-tuan. Kalau dah tercekik, minumlah. Ini tengok jam, sikit lagi Ustaz, 2 minit lagi. Sabar ya, sabar. 2 minit masuk hospital lah tuan-tuan. Dia tak tahu Nabi Muhammad pun kadang-kadang makan bersulam dengan air. Nabi Muhammad makan roti syair, roti yang keras, roti yang kasar. Nak masuk ni tuan-tuan, kena lalu dengan air, baru roti tu jatuh masuk dalam perut Rasulullah. Jadi kita kena faham sunnah betul-betul. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dibelah dadanya sebanyak 4 kali. 2 kali dibedah ketika masih kecil. Barakahnya nama Nabi Muhammad, barakah bela Muhammad tuan-tuan. Halimah Sa'diyah menjadi orang senang dalam kampung. Mula-mula nak pergi ambil Nabi Muhammad sebagai anak angkat, anak susuan. Unta Halimah Sa'diyah dalam keadaan yang lembek, tak larat, lemah, kurus. Habis unta-unta yang laju potong mereka. Akhirnya mereka terlepas anak-anak orang kaya untuk dijadikan anak angkat susuan. Yang tinggal hanyalah Nabi Muhammad, anak yatim. Suami dia tanya pada Halimah, "Mak, nak ambil ke budak ni anak yatim? Apa dia mau nak bayar pada kita?" Kata Halimah Sa'diyah, "Ambil ajalah bang, kita datang dari jauh." Maka diambillah Nabi Muhammad menjadi anak bela, anak susunya. Bila diribakan, dinaikkan di atas unta. Unta Halimah Sa'diyah berjalan dengan lajunya, memotong habis unta-unta orang lain. Suami dia tanya, "Mak, ini unta kita ke?" "Ya, unta siapa lagi?" Laju, berbenur kita ni. Barakah tuan-tuan. Halimah Sa'diyah mempunyai susu, hanya sebelah saja yang mengeluarkan susu. Sebelah lagi tak ada susu. Bila Nabi Muhammad diletakkan di sebelah yang tak ada susu, tiba-tiba keluar susunya. Ini barakah Nabi Muhammad. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad tu budaknya macam budak biasa, cubalah tuan-tuan letak pada orang yang tak ada susu. Agak-agak ada tak susu? Tak ada saya. Mandai-mandai kata Nabi Muhammad macam budak biasa. Yang pertama, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Tu, masa besar dulu. Tu. Nampak Allah, hero. Kecil macam tu dibelah. Sebab apa Nabi Muhammad dibelah dadanya pada waktu kecil-kecil macam itu? Sebab Nabi Muhammad dibersihkan daripada sifat kebudak-budakan. Nabi Muhammad tidak ada sifat kebudak-budakan. Tuan-tuan jangan marah anak tuan-tuan. Memang budak-budak. Kejap nangis, kejap meraung. Sebab Jibril tak belah dada dia. Jibril tak belah. Nabi Muhammad, Allah suruh Jibril belah, basuh hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan balik, dijahit dada Rasulullah. Rasulullah tidak mempunyai sifat kebudak-budakan. Kita ni tuan-tuan ni, atas pecat tuan-tuan ni, ustaz. Budak-budak dulu macam mana gambar tuan-tuan? Baju tak pakai seluar katok main bola. Sekarang pakai jubah. Nabi Muhammad tak pernah pakai seluar katok. Faham ke seluar katok? Nabi Muhammad tak pernah buka bajunya tayang pada orang. Nabi Muhammad tak pernah buka bajunya main bola di tengah padang, tayang badan Rasulullah. Rasulullah tak pernah. Sebab Allah Ta'ala bersihkan dia sebagai manusia paling hebat. Mana ada Rasulullah tuan-tuan pergi curi buah limau? Kita bila lalu rumah jiran kita yang bukan Islam, ada dekat tempat tokong dia limau. Balik sekolah, pak pergi curi limau. Jahat gitu. Makan dalam hutan pisang, ngok-ngok.
Tokek tu balik tengok-tengok. Habis limau dia. Wah, lu banyak kuat makan. Padahal bukan dia makan, orang curi. Mana boleh kita curi orang punya? Walaupun itu untuk tokong dia, itu sembahan dia, biarkan dia. Ini tidak tuan-tuan, dicurinya budak-budak. Belum masuk lagi yang mencuri buah rambutan. 4 budak-budak curi buah rambutan. Tuan rumah dia tengah tidur. Tiba-tiba tuan rumah dia sedar rambutan dia dicuri. Dia kejar budak-budak tu. Budak-budak tu menyorok dekat dinding. Tak nampak. Sebab bajunya putih, dinding pun putih. Mana hak curi ni kawan, rabun tak nampak. Rupa-rupanya gunakanlah sabun daya, lupakan yang lain. Ini iklan jahat ni, suruh budak-budak mencuri, patut diharamkan iklan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tak ada macam itu tuan-tuan. Kita, anak-anak kita, kalau pergi rumah orang, dia lompat atas kusyen jati. Anak umurnya tadi 2 tahun setengah, pergi rumah jiran lompat, mama ada spring, mama lompat. Jenuh mak dia kata, jangan lompat nanti maklum marah. Jangan lompat, duk diam-diam. Tak kira lompat pula. Maklum tu bawa lah air, nak ngidangkan air. Maklum dah sampai nanti maklum marah. Biarlah kau, biasalah budak-budak. Kadang-kadang bapak dia pun lompat. Nampaklah tuan-tuan, lompat-lompat je. Biasalah Tuhan, awak macam mana. Tapi dalam hati, lu kau menyaku hati lepas aku. Di mulut kata tak apa, dalam hati budak-budak Nabi Muhammad tak ada perangai budak-budak tuan-tuan. Nabi Muhammad mana ada gigit jari tengok orang makan aiskrim. Anak kita, anak orang kalau makan aiskrim satu budak-budak dia tengok. Tak. Tuan-tuan bawa anak tuan-tuan tu pergi tu sudah perit. Ekon safe tu pergi tu. Anak kita hak tadi hak berlari tu nak satu permainan. Menjerit dalam supermarket. Nak yang tu. Mak dia kata duit tak bawa. Nak yang tu. Duit tak ada. Dia tak kira dia nak juga. Mak dia sampai heret budak. Budak tu kaki keras heret. Turun tangga tu pun keras kaki. Pak. Budak-budak. Mak dia pun keras kaki. Bila pergi supermarket, abang, bunga ni lah yang saya suka, abang pinggan hang. Dia nak pinggan yang bunga besar. Inilah abang. Bunga pinggan kita di rumah kecil-kecil yang ni lah abang. Suami dia kata jangan, kita bukan nak makan bunga, kita nak makan nasi. Pinggan tak ada bunga pun tak ada. Nak yang ni juga abang. Tuan-tuan, isteri dia pun keras kaki juga. Dia tarik suami dia, pop, mak keras kaki, anak pun keras kaki. Tuan-tuan tengoklah besok. Pinggan itulah atas meja tuan-tuan. Bila habis nasi baru suami perasan. Aku rasa pernah tengok pinggan, tapi di mana ya? Rupa dia beli juga tuan-tuan. Itulah orang perempuan. Bukan orang sinilah di Afrika. Yang keduanya tuan-tuan, Nabi Muhammad dibelah dada ketika nak masuk remaja. Dibersihkan lagi dada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memasuki alam remaja dalam keadaan tidak menjadi remaja yang nakal. Mana ada Nabi naik unta kaki 2 di atas? Tak ada tuan-tuan. Nabi Muhammad tidak buat wili, tak buat. Wili tak buat, wikang pun tak buat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Nabi Muhammad buat angkat kuda unta tu. Kuda berjalan pak mampus kuda tu tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pernah jadi macam itu. Nabi Muhammad elok dengan kuda. Sebab itu tuan-tuan, anak kita nak jadi baik, umur 4 tahun kena bersihkan jiwa dia. Umur 15 tahun kena bersihkan jiwa dia. Inilah dia peranan kita untuk ikut Rasulullah, perangai Rasulullah. Banyak orang datang jumpa saya, bawa air, minta saya jampi, anak degil. Ada yang bawa beras, suami degil. Ada yang bawa beras dan air, isteri degil. Macam-macam jenuh jampi tu. Ada satu YB jumpa saya, minta nak menikah dulu.
minta tolong jampi isteri dia. Saya kata, YB Datuk nak nikah Datuk. Saya nak gentleman Ustaz. Saya nak isteri saya setuju Ustaz. Ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Ya Allah, apa aku nak buat? Dia buat mari sekampik beras tuan-tuan. Dia pikir. Itu yang kata orang lelaki ni 4 kahwin dia semangat benuh tuan-tuan. Pikir beras besar. Saya baca bagi dia. Tak lama lepas tu dia panggil saya ceramah di tempat dia. Dia datang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, inilah isteri saya. Yang mana Datuk? Dua-dua Ustaz. Allah. Satu muda, satu tua sikit. Dua-dua duduk atas pentas tuan-tuan. Relax. Budak universiti, isteri nombor 2. Jadi yang mana yang berhajat nak kahwin 2 tu, bawa lah beras. InsyaAllah. Kan balik baji-baji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keduanya yang kita kena operate budak-budak ni, bukan operate dia. Kita bersihkan hati ni. Remaja-remaja tu hak tengah duduk kumpang. Ni hak tengah duduk 4 orang. Ni tak masuk remaja. Waktu inilah kita kena bersihkan mereka. Bersihkan mereka, bersihkan hati mereka dengan akhlak Rasulullah, dengan perangai Rasulullah, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Bila kita buat majlis maulid, kita sayang pada Nabi, kita ikut Nabi. Bila mereka kenal Nabi, mereka sayang pada Nabi, mereka mesti jadi baik. Dan anak-anak yang macam ini kena bagi faham agama kepada mereka. Sebab Nabi dah kata dah, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang nak jadi baik, Allah Taala akan berikan dia faham tentang agama. Agama ni yang kena faham tuan-tuan. Bila tak faham agama, rosak masyarakat. Bila tak faham agama, hancur masyarakat. Saya suka tuan-tuan bila kita buat majlis ilmu. Saya sekolah saya di Al-Barakah ni tuan-tuan ada 745 orang pelajar. Siapa kata budak-budak ni kalau dididik tak berubah? Berubah tuan-tuan. Ada sekolah dia tak nak ambil budak-budak nakal. Budak yang kena buang di sekolah lain. Budak yang kena warning di sekolah lain. Budak yang ada rekod, mereka tak berani ambil. Tapi sekolah saya kami ambil. Kalau kita tak ambil, mana budak-budak dia nak pergi? Kita yakin bahawa Islam boleh mengubah orang. Hidayah mesti dapat. Allah Ta'ala mesti tolong kalau kita ikut Islam. Saya ambil dalam 15 orang pelajar-pelajar yang bermasalah, yang tak okok, yang hidup gam. Bila mak dia kata, "Ustaz, kami dah tak lalu nak bela Ustaz. Dah tak tahu dah macam mana Ustaz." Saya kata, "Tak apalah, saya cuba." Sebab kita yakin Umar Al-Khattab itu pun boleh berubah. Bila dibacakan Al-Quran, Umar Al-Khattab berubah. Takkan dia ni tak berubah, umurnya baru 12 tahun. Saya ambil. Berubah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rajin-rajin buat lawatan ke sekolah saya. Buat lawatan. Peraturan di sekolah. Tuan-tuan boleh tengok meja tulisnya tidak ada sebarang contengan di meja tulis. Orang TV ke, orang kartun ke, Doraemon ke, tak ada. Tuan-tuan masuk dalam tandas-tandas kita. Tidak ada langsung caritan contengan di dinding-dinding tandas kita. Kita boleh didik budak-budak. Kalau kita ambil budak-budak tahfiz 100 orang sekarang, pukul 9.30 tak payah disuruh sembahyang duha. Tak payah disuruh. Tak payah disuruh dah. Sebelum mereka keluar daripada tandas, mereka mesti bersihkan tandas yang mereka gunakan. Sebelum mereka keluar, pastikan tandas itu bersih. Dan orang lain selesa menggunakan selepas mereka. Bila masuk dalam kelas, bila ustaz masuk aja, tidak ada siapa yang berjalan, tidak ada siapa yang bercakap, duduk di meja masing-masing. Kita boleh train budak-budak. Boleh buat tuan-tuan. Tapi itulah cara dia. Bagaimana cara dia? Caranya tadi saya sebutkan pada tuan-tuan. Berikan dia faham agama dan kenalkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peribadi akhlak. Yang ketiga, Nabi Muhammad dibelah dadanya pada usia 40 tahun. Kerana Nabi nak dilantik menjadi Rasulullah. Maka kita ni tuan-tuan, kalau 40 tahun tak berubah-ubah lagi, insya-Allah terubah kita. Berubahlah tuan-tuan. 40 tahun berubah. Dulu tak pernah jadi Bilal.
Bilal. Sekarang dah 41. Dah pandai-pandai dah Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan. Hayya 'alas salah dulu, baru hayya 'alas solat. Tersilap. Berubah benar. Alhamdulillah. Kita tegur dia. Hayya 'alas solat dulu, baru hayya 'alas salah. Oh, silap. Jangan marah. Ini kadang-kadang marah. Apa bingung. Jangan marah. Kan Nabi dah pesan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali Nabi pesan. Jangan marah, jangan marah. Tuan-tuan ingat senang anak muda nak mari masjid. Anak tua pun susah nak datang masjid tanpa anak muda. Tak tutup bila. Tak pernah miss bang azan. Tak pernah minta upah azan. Satu hari dia azan 3.45. Zuhur sembahyang asar, dia azan 3.45 petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersilap tengok jam. Pengurusi datang naik motor macam Superman. Lompat atas surau. Dikatanya pada Tok Bilal, kenapa azan? Belum masuk waktu lagi. Tengoklah jam betul-betul. Apa ni? Mikrofon tak tutup, satu kampung dengar. Sekarang ni tuan-tuan, Tok Bilal tu langsung tak datang. Malu. Adakah itu bentuk teguran? Bukan. Itu bukan teguran. Baca-baca dia tengah azan tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bising. Habis tidak dah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa susah? Kena cerdik lah. Cuba ada dulu. Jangan suara. Ayat Rasulullah, ayat Rasulullah, ayat Rasulullah. Jangan suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan senang. Satu kampung. Oh, dia buat testing. Barulah Tok Bilal tu tak malu. Itulah cara menegurnya. Bukan dia tengking herdik. Rasulullah bukan macam itu. Yang inilah usia 40 kita kena berubah. Jangan jadi pemarah lagi. Jangan jadi perongoi. Jangan jadi orang yang panah barang. Kita dah masuk 40. Ini sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Kalau marah tu sikit-sikit. Ya Allah, buat apa nak marah? Kalau takat isteri tak bancuh air bila balik di rumah, tuan-tuan sendiri boleh buat air. Pak tak buat Milo untuk abang. Allah, lupalah abang. Tak apa Pak, abang boleh buat sendiri, bukannya susah pun. Susah ke buat? Tak susah. Bawa depan isteri. Kamu nak maju sendiri. Apa susah? Kalau balik rumah isteri tak masak, jangan marah. Tak ada nasi Pak, lauk pun tak ada. Ya Allah, ingatkan abang dah makan dekat ceramah tadi. Memanglah ada makan tapi habis tak cukup. Abang lambat sampai. Ingatkan kamu masak. Tak apalah Pak, kita keluar makan tom yum. Nampaklah. Buat apa nak marah? Tak payah marah isteri. Bila nak pergi kerja, baju pula tak diayunnya. Kamu tak sereka baju abang tak gosok. Allah, abang terlupa. Gosok sendiri. Kalau tuan-tuan pakai baju kemeja, masuk dalam seluar, tuan-tuan hanya perlu sereka, pusat ke atas saja. Sebab kaya nampak pun yang pusat ke bawah. Kalau tuan-tuan pakai baju raihan, jenis tak nampak peha pula, seluar tuan-tuan tak payah air bahagian peha. Bahagian lutut ke bawah saja kan senang. Nanti kedut juga. Senang. Kalau isteri ajak tidur pun tak nak. Pak, tidurlah udah malam ni. Malam Jumaat pula tidur mas. Abang tidurlah. Pak nak tengok Gusti. Tidurlah, apa susah. Bulan depan nikah lagi seorang. Ada susah. Itu tak nak ini, tak buat perkahwin lain. Senang lah. Senang. Betul ke? Tak betul dia menyampak ustaz. Kalau tak betul lah ya, dia elok demo gitu. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, Rasulullah mengajar kepada kita jangan marah sebab masalah tak boleh selesai dengan marah.
Tuan-tuan yang mana dah ada 40 tahun kena jadi imam dah pada suami, pada isteri. Suami kena jadi imam dah pada isteri dan anak-anak. Dah 40 tahun. Kalau masjid tu imam sakit, uzur tak sihat, boleh jadi imam dah. Ini bertolak-tolak tak nak jadi imam. Tu imam tak ada. Tok Bilal cerdik, dia pegang mic dia. Kerja dia nak format je. Ni aku format ni. Patut dia lah jadi imam. Dia Bilal. Dia cerdik, dia pegang siap-siap mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak apa imam ni. Din, imam. Sepatutnya dia kena cari imam dulu baru buat format. Tapi dia cerdik. Aku tak boleh jadi imam pasal aku dah format. Selamat dia. Apa jawab dia? Aku kalau sembahyang zuhur, asar insya-Allah no problem. Ni sembahyang ada bunyi ni maghrib pun tak berani. Dah 46, takkan tak boleh jadi imam lagi. Dah lah, jadi imam lah. Betul lah. Padahal menyembang di bawah punya darah sendiri. Masuk jadi imam. Lala tu batuk. Kena berubah tuan-tuan. Umur 20 qul huwallah, umur 30 qul a'udzu birabbin nas, umur 44 qul huwallahu ahad lagi. Takkan tak ada surah lain. Bila jadi imam di rumah, isteri dah agak ada. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Pom-pom. Kita tak mau macam itu tuan-tuan. Apa ayat lagi? Kita dah masuk umur 40. Kena matang banyak. Kena banyak berubah. Sebab itu kita operate diri kita supaya jadi orang yang matang. Yang keempat, dibelah dada Rasulullah ketika malam Isra' dan Mi'raj. Supaya hati Nabi kuat dan kental untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita pun tuan-tuan. Kita ni tak lama lagi nak mati. Nak masuk dalam tanah. Nak masuk dalam kubur. Nak tinggal seorang-seorang dalam kubur. Harta benda kita dalam dunia semua kena tinggal. Tidak ada satu pun yang dibawa. Tidak ada wang emas ringgit yang dibawa. Tinggallah seorang-seorang di kubur. Anak-anak menangis sekejap saja. Isteri bersedih 4 bulan. Suami bersedih 3 hari je. Tapi kita menanggung seorang-seorang apa yang kita buat dalam kubur. Sebab tu akak-akak kalau suami mati ke apa ke, jangan menangis, jangan meratap meraung, dosa. Ini tidak digoncangnya mayat suami. Abang, jangan tinggalkan pok. Abang. Dicium mayat suami. Abang, tak sayang kepah ke? Masa hidup minta cium tak bagi. Mati sibuk nak cium. Padahal pun suami tu pun nak cium macam mana, isteri takut. Misal dia tutup mulut. Ni. Yang disuruh simpan janggut. Misal dia bagi nipis. Tak, dia belum misal tu. Masuk dalam mulut. Minum susu. Setengah ni putih. Isteri pun takut. Bila pagi ajak aja. Pak, main tidur orang. Isteri pun takut. Jadi tuan-tuan kena fikirkan benda itu. Kita nak mati tuan. Semua orang akan mati. Saya mati, Cik Ismail mati, semua orang mati. Tapi apa persiapan kita untuk kematian itu? Amalan kita, ibadat kita. Dengan mak kita bergaduh, dengan mak mertua kita tak cakap, dengan jiran tetangga kita tak bertegur, dengan satu jemaah dalam masjid tak ada salam, kenuri kenara tak pergi. Tu macam mana? Yang kita nak ialah kita ini kuat silaturahim. Majlis Maulidur Rasul ini ialah majlis mengajak kita berkasih sayang. Tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira apa, tak kira hina, tak kira mulia. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya seronok tuan-tuan, saya seronok sangat. Semalam bila Forum Perdana di Tanda Terolak, ribuan manusia yang datang tanpa mengira pahaman parti politik. UMNO datang, PAS datang, ADIL datang, duduk beramai-ramai yang atas jalan, dalam dataran, bawah kemah, beribu-ribu orang. Kita boleh membuktikan walaupun mempunyai ideologi politik berbeza,
Tetapi bila kenangkan Rasulullah, sayangkan pada Rasulullah, kita jadi umat yang satu. Tak ada pecah-pecah. Inilah yang kita nak, semangat daripada Maulidur Rasul. Sama-sama selawat, sama-sama ingat pada Nabi. Ini tidak gaduh tak habis-habis. Sampai nak dengar ceramah pun tanya dulu ustaz belah mana. Siapa yang datang ceramah malam besok? Entah, katanya Ustaz Kasim dari Ipoh. Kasim mana? Kata selamatlah apa lagi. Dia tu belah mana kata dia. Dia kira belak aja. Bila ustaz tu tak penuh selera dia, dia pun belah. Dia tak guna punya ustaz, dia tinggal gitu betul. Dia balik rumah, dia tengok cerita orang putih. James Bond. My name is Bond. James Bond. James Bond sebelah mana? Dia tak kira pula. Tak Yahudi mabuk mana James Bond. Ustaz yang mengajar, dia tak ada mabuk lagi pun. Tapi masyarakat kita hari ni dia kira belah. Tahulah pun tuan-tuan. Nasib baik kemah tuan-tuan ni putih. Kalau kemah kenduri kahwin tu biru, dia pakai motor, tengok-tengok biru, dia patah balik. Celaka biru pula kemah. Ada kemah yang hijau, dah elok pakai motor. Tengok-tengok hijau. Binawi pula hijau. Patah balik. Lantaklah kemah biru ke hijau ke janji nasi tu putih. Balun lah. Tapi masyarakat kita hari ini terlalu berpolitik. Bergaduh bab semayang 8 dengan 20 bergaduh. Kamu buat tarawih berapa rakaat? 8. Mana boleh 8? 20 lah. 20 lah. 8 lah 20. Bertumbuk tengah masjid. Padahal semayang tarawih itu sunat. Saya kalau jumpa orang yang duduk 8, 20, 28, saya kata kamu dua-dua balik. Terus semayang. Sebab semayang tarawih hanya sunat, menjaga perpaduan adalah wajib. Kita duk buat benda sunat, yang wajib kita tinggal. Semayang tarawih sunat, balik rumah makan kerang rebus, lagi faedah. Daripada semayang bergaduh. Menjaga kewajipan, menjaga perpaduan itu wajib. Semayang tarawih sunat, kalau dengan sebab nak buat 8 tu, tumbuk dengan yang 20, baik tutup masjid, balik semua. Tu imam tutup masjid, tutup mikrofon, balik. Semayang rumah. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Yang penting kita tak bergaduh. Tapi hari ini kita sanggup bergaduh kerana nak mempertahankan ideologi masing-masing. Adakah ini yang dibawa oleh Nabi SAW? Nabi menyuruh kita berkasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolonglah kamu pada benda baik dan bertakwa, dan jangan kamu tolong pada benda dosa dan benda yang bergaduh. Jangan tolong. Tuan-tuan, kita sambut maulud bukan setakat selawat. Kita sambut maulud sebab nak ikut Nabi dalam semua benda. Perangai, akhlak, sifat, hukum yang Nabi bawa. Kalau takat kita buat perarakan, hukum tak ikut, tak ada makna. Tak ada guna. Sekarang cuba kita tengok, bila kita tinggalkan hukum yang Nabi bawa, anak tikam bapak. Tuan-tuan, saya hari ni saya duduk geram lagi tuan-tuan. Bila saya baca hari ni 5 surat khabar saya baca dalam kereta tadi. Semua cerita satu budak umur 3 tahun yang dibunuh oleh pakwa mak dia. Saya kalau jumpa pakwa tu tuan-tuan, sepak tu penerajang dengan segeram. Boleh dia sepak budak umur 3 tahun di tengah padang, dipijak kepala budak tu, ditendang macam bola, mati budak. Saya marah pada orang yang bunuh budak. Tetapi saya lagi marah pada 50 penonton yang tengok bapak tu dera budak tu sampai mati. Kenapa mereka tak tolong hentikan penderaan orang gila babi? Saya sedih tuan-tuan. Dia seorang, hampa 50 orang. Tangkaplah dia, jangan siksa budak. Ini tak macam cerita Hindustan. Tuan-tuan tengok tak cerita Hindustan
Islam pun tak tolong. Setengah mati hero kena. Nasib baik inspektor sahab sampai. Adakah kita nak jadi macam budaya filem India, filem Hindustan, yang hanya tengok saja kejadian jenayah, bila polis datang lari? Kesian budak tu dicampak dalam kereta, dibalut, mati budak. Inilah angkara apabila kita tak ikut Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan baca lagi dalam surat khabar yang sama juga. Satu orang yang bersalin dalam bilik tandas di sekolah memandu, umur 17 tahun, mengandung beranak dalam tandas, disumbaknya budak tu masuk dalam tandas, mati, pecah kepala budak. Apa nak jadi itu? Kita rasa sedih. Budak dibakar, budak dibuang. Yang baru ni Happy Valentine, Hari Valentine, hari memperingati kekasih. Berapa banyak orang-orang Islam, remaja Islam, retua Islam yang ditangkap kerana berhalwat. Sahabat saya tuan-tuan pengakuasa, dia tangkap 3 negro buat projek dengan satu budak Melayu, perempuan 19 tahun. 3 negro. Negro. Kita laki-laki pun bila tengok negro duduk sebelah kita pun naik gaya. Takut aku. Tapi orang Melayu perempuan berani tuan-tuan. 3 dia layan. Kami tangkap, kami pecah rumah dia. Tak pakai apa Ustaz. Nak termuntah kami Ustaz. Yang perempuan tu songeng. Waktu ya Allah. Tetapi lah lumpur tengok negro-negro duduk usung budak-budak Melayu kita. Yang budak perempuannya putih melepak, yang ya Allah bukan kata gelap lah, metalik itu pun orang kita minat tu. Kadang-kadang saya duduk kat hotel tengok negro duduk usung budak-budak kita keluar masuk. Saya kata kalau nak banding saya dengan negro, menang banyak saya. Apalah istimewa sangat. Kalau nak banding saya dengan negro ni, menang saya lah. Cerah sikit lah. Sikit cerah. Cuma tak besar lah, itu je lah. Tak tahu lah tu. Sebab tu kita kena ambil yang Nabi punya. Yang Nabi bawa, yang Nabi tinggalkan pada kita mesti terbaik. Sebab itulah nama Nabi Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Allah panggil Nabi Taha. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Maknanya hukum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah hukum yang menyenangkan kita. Bila kita tinggalkan Al-Quran, kita yang jadi susah. Sekarang yang jadi susah. Beli kereta, kena ada elang. Buat rumah, kena ada grill. Datang pakai kasut cantik-cantik ke masjid, tak boleh. Kena pakai selipar Jepun. Tak boleh. Nak keluar rumah pun tak boleh lama-lama, takut. Nak bawa naik motor parking di masjid pun tak berani, melainkan kena ikat dengan tiang motor tu. Makcik-makcik nak tinggal seorang-seorang di rumah pun takut. Takut. Cucu balik pun takut. Ada kes cucu roboh opah. Dulu opah kalau cucu balik cuti sekolah, cucu opah balik. Sekarang kalau cucu balik, cucu kau balik pakai tutup elok-elok sikit, kira cucu kamu takut tuan-tuan. Saya sekolah saya, depan sekolah saya, satu makcik kena ragut, dia buat tanya soal jalan. Ini jalan apa? Ini sekolah apa makcik? Oh, ini sekolah Ustaz Kazim. Hari ni cuti, tak ada orang. Dalam duk tunjuk tempat dia, rambutnya rantai, tersungkur makcik. Takut. Itu kes yang terbaru. Kes yang sebelum tu, makcik ni Kak Jan. Dia Kak Jan, umur 60 lebih. Kak Janda.
Duduk seorang-seorang di rumah. Tengah basuh kain. Datang perompak, tumbuk dia, rampas rantai dia. Punya jahat tuan-tuan. Siang-siang dia ragu. Tapi lebih dia berani pukul 3 petang. Dia datang balik. Dia campakkan rantai pada makcik. Lain kali pakai yang betul. Rupa makcik tu pakai Zuliat. Ini pun satu hal juga. Yang betul pun salah. Yang tipu pun salah. Tak tahulah. Makcik opa-opa yang ada rasa selamat. Ya, pakailah pakaian elok-elok. 63 pun orang rogol lagi 4. Bukan kata 13 tahun. Budak umur 5 bulan pun dirogol. Yang rogol bapak sendiri, diliwatnya anak. Kesian tuan-tuan masyarakat kita sekarang. Sebab tu kita kena balik terapkan agama pada anak. Satu makcik tuan-tuan di 63 tahun di satu tempat di Kedah, pergi motong getah, kena rogol. Mana ada orang pakai baju lawa-lawa pergi motong? Nak menoreh getah ada. Baju busuk masam pergi menoreh getah pun kena rogol. Sian. Kawan cari duit suap nasi masuk wad. Wartawan pergi temu ramah. Masa makcik kena rogol, makcik tak cuba melawan makcik. Mula-mula makcik lawan lah. Tapi lama-lama membiak lah. Ini pun satu hal. Yang mana faham-faham lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu sekarang ni kita kena ambil balik yang Nabi tinggal. Bila kita tinggalkan Rasulullah, bila kita tinggalkan hadis, kita tinggalkan sunnah, kita tinggalkan hukum, tambah kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Bila kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa, lagilah kita perlukan semangat Rasulullah. Kerana Rasulullah pernah hidup dalam masyarakat berbilang bangsa di Madinah. Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Kristian, ada orang yang menyembah api di Madinah. Ada orang Arab, ada orang Iran, ada orang Parsi, ada orang Syam, Rom yang duduk di Madinah. Tetapi Madinah dalam keadaan aman. Islam berjaya membentuk dalam tempoh 10 tahun Nabi memerintah. Hanya ada 2 kes yang mencuri. 10 tahun Nabi memerintah Madinah, 2 kes saja mencuri. Sekarang sehari berapa kes mencuri? Cuba tuan-tuan tengok kalau kita ikut Quran. Bila kita ikut Quran dalam setiap benda, selamat kita. Saya dah sebut pada tuan-tuan tak? Tu, traffic light. Traffic light tu sebiji ikut Quran. Sebiji ke sejibit? Sebiji ikut Quran. Merah berhenti, hijau jalan, kuning berjaga-jaga. Dulu-dulu tuan-tuan orang bukannya pandai sangat guna traffic light. Datang keripuk, naik motor dekat 50. Bila tengok lampu hijau, naik motor 2 orang. Yuk, udah hijau, yuk. Ini bukan untuk kita, ini untuk askar hijau. Naik kuning. Ini kuning kita punya ke? Bukan, kuning raja. Naik merah. Ini bawa kita. Jauh jalan. Mati 2 orang. Tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengoklah di Singapura. Lampu isyarat dia merah juga. Pi London ke, pi Mesir ke, lampu isyarat dia merah, kuning hijau. Takkan bertukar sampai kiamat. Kerana mereka tiru Al-Quran sebiji sangat. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, tentang darah haid kepada orang perempuan. Jawablah wahai Muhammad, haid itu adalah untuk orang perempuan. Janganlah kamu hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Sebab itu bila merah, no entry, stop. Bila hijau, on. Sekarang dah tambah pula numbering pula. Ada nombor lagi. Bila merah, 16, 15, 14, 13. Bukankah itu kiraan hari?
Berapa hari dah kamu uzur apa? 6, 5, 4. Semuanya ambil itu. Bila kita tahu hari kan senang. Bila akak nak bersih, tak tahu lah, kejap bersih, kejap datang, kejap bersih, kejap datang. Itu namanya traffic light gila. Pening pemandu ni apa? Traffic light ni merah, jalan merah ke tak? Tapi kalau elok teratur nombor dia kan senang pemandu-pemandu. Serupa itulah suami dia. Kalau isteri dia teratur, senang je. Bila puas bersihnya? Lagi 4, 3. Kan dia bersedia-sedia nak buat kereta lubang tu tak? Serupa itulah suami pun. Elok laju je balik rumah. Nampak tak tuan-tuan? Quran kalau ditiru, ini dia hebat. Tuan-tuan cuba tengok lagu P.Ramlee, filem P.Ramlee. Semua tiru pada Quran. Sebab tu tuan-tuan tak jemu tengok cerita P.Ramlee. Kasim selamat buta. Dia tiru kisah Nabi Yaqub menangis buta bila tengok ingat Nabi Yusuf. Tiru sebiji. Belum masuk lagi tiru lagu. Sebab tu tuan-tuan, lagu P.Ramlee tuan-tuan suka sangat-sangat. Sebab dia tiru tajwid Al-Quran. Ditulis seni kata lagu dalam Jawi. Dan tuan-tuan bentuklah sendiri tajwid. Bulan dan juga angin bawahu ma'asli. Lam nun lan bertemu dengan dal ikhfa hakiki. Mesti dengung. Bulan nampak kembang itu. Gunnah. Ikhfa tu gunnah. Mana boleh kita tak dengung. Bulan dan juga angin. Tak sedap. Dia kena masuk dengung tajwid ikhfa idgham izhar syafawi. Bulan dan juga angin ma'arif syukur. Engkau jadi saksi. Nampak? Ma'asli. Sebab tu lagu dia sedar. Lagu sekarang tak ikut tajwid. Ma'asli bantainya 4 harakat. Sebab tu orang tak minat dah. Bulan madu di atas langit. Siapa minat dah lagu tu tuan-tuan? Fantasia datang bulan. Siapa minat? Ya Allah, 6 harakat. Tak tahu tuan-tuan. Sebab tu lagu-lagu sekarang ni nyawanya pendek, umurnya pendek. 2 bulan sudah tak ada dah. Tambah lagu-lagu yang lembik-lembik sekarang. Semua lagu lembik-lembik. Langsung tak ikut tajwid. Apakah perasaan benci? Udah merosok kita tu. Udah nak tidur dengan lagu. Bulan depan tak ada lagu tu. Cuba kita tengok mana tuan. Tapi P.Ramlee punya lagu dia niru Quran sebab tu orang suka. Jangan-janganlah adik angan-angan merayau ke alam impian. Semuanya tajwid. Jangan-janganlah adik angan-angan merayau. Tak boleh panjang yaw tu sebab dia huruf lin. Dia tak boleh merayau. Tak mahu dia. Dia mesti pendek. Merayau ke alam impian. Alam tu mim mati jumpa hamzah. Izhar syafawi. Tak boleh tengok. Sebab tu kena ikut Quran. Kalau P.Ramlee tiru Quran pun sedap. Bayangkan kalau undang-undang negara kita tiru Quran. Mesti sedap. Mesti orang perempuan berjalan tak ada siapa nak rabut. Orang perempuan pergi kedai tak ada siapa nak rabut. Orang perempuan tidur di rumah tak ada siapa nak cabut. Sebab Islam menjaga kita. Baik dia orang Cina, baik dia orang India, baik dia orang Melayu. Bila Islam tu dipegang, orang Melayu selamat, orang India selamat, orang Cina meniaga pun selamat. Inilah dia Rasulullah yang dibawa. Satu lagi tuan-tuan tu Ahmadi Hassan. Dia baru meninggal baru. Pak Cak. Lagu dia pun lagu tajwid. Sebab abang dia Allah yarham Ustaz Khalid Hassan. Ustaz Khalid Hassan inilah yang cipta lagu-lagu nasyid Ahmadi Hassan.
Kawin, nikah dan kawin. Tu tahun 80-an Ahmadiyah Hasan. Ustaz ni tuan-tuan, Ustaz Khalid Hasan ni Ar-Ruh ni, dia mengajar tajwid orang perempuan. Mengajar tajwid Quran. Bila mengajar orang perempuan tak nak baca. Bila okey. Kakak baca. Maklum baca maklum. Maklum uzuk. Semuanya uzuk bila nak baca ni. Itulah orang perempuan senang juga. Asyik belajar tajwid uzuk. Tak ada baca lah. Tapi orang perempuan rajin belajar tajwid. Padahal mereka tak jadi imam pun. Yang herannya bila buka kelas tajwid, bapak-bapak tak datang. Padahal bapak-bapak lah yang kena jadi imam. Patut belajar tajwid tu penting. Ini demo juga belajar. Asyik mak Arif datang. Asyik mak Jaiz datang. Kita kadang-kadang gelisah tentang bila sebut mak Jaiz ni. Gelisah mak Jaiz apa ni? Cubalah bapak-bapak perkemaskan tajwid. Kesian makji-makji kita. Kadang-kadang makji ni faham tajwid. Orang perempuan faham tajwid. Tapi bila laki-laki tak belajar tajwid, jadi tok imam, makcik di belakang ni susah hati. Susah hati dia. Ya Allah, panjang pendek orang tua dia. Ya Allah, ya Allah. Minggu depan tak datang. Biar aku boleh jadi imam. Kesian dekat orang perempuan tu. Satu perempuan jumpa saya, Ustaz, boleh ke kami orang perempuan azan, Ustaz? Kenapa Tok Bilal surau kami tak ada? Jangan buat maklum ya. Jangan untuk azan orang lelaki-lelaki ada. Kita tak jemu. Mana tuan-tuan jemu baca Quran? Tuan-tuan jemu tak baca Quran? Tak jemu. Baca Yasin malam Jumaat berpuluh-puluh tahun tak jemu. Baca Fatihah tak jemu. Tok imam tu asal sembahyang dia baca Fatihah. Ada tuan-tuan cadang dalam mesyuarat jantah kuasa. Tuan pengurus ni, saya mencadangkan supaya bila kita sembahyang tu kita ubahlah Fatihah tu surah lain dia pula. Jemu pula pasal dia tak malam Fatihah aja. Siapakah yang memberikan cadangan yang bernah ini tuan-tuan? Jawapan dia tak ada. Sebab tak jemu baca Quran. Suruhlah kita buat ceramah Maulidur Rasul, malam besok surau lain, malam lagi satu surau lain. Tuan-tuan tak jemu datang. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu jelmaan daripada Al-Quran. Cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, cara Nabi ketawa, cara Nabi senyum adalah lambang daripada Al-Quran. Sebab itu kita tak jemu membaca kisah Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya sebutkan tadi P. Ramli dengan Ahmadiyah Hasan, bila dia meniru lagu tajwid Quran pun lagu mereka cukup sedap. Asalnya tuan-tuan Ahmadiyah Hasan ni penyanyi Pok Yeye tuan-tuan. Tahun 60-an dulu. Yang mana ingat Pok Yeye mesti tahu lagu dia. Nona, kemanakah Nona? Jalan seorangan, tiada berteman. Oh Nona. Tu, tahun 67 punya lagu. Asalnya lagu Kishore Kumar. Rona, kebinahi Rona, cahe tu. Kishore Kumar, Muhammad Rafi. Yang mana Hindustan dia tahu. Saya masa tahun 67, umur saya 24. Tu yang ingat. 67, 24 tahun. Sekarang 2010. Wah tu umur Ustaz ni ya. Entahlah kira sendiri dah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita nak ambil daripada Nabi ni ialah contoh teladan. Nabi Muhammad tidak pernah tampar isteri dia. Tuan-tuan kata, tuan-tuan sunnah Nabi, sayang pada Nabi, penampar melekat tak dia apa? Nabi tak pernah tampar, Nabi tak pernah jentik anak-anak macam ni. Malah kalau Nabi jumpa anak-anak besar ini, Nabi ambil anak-anak ni naik di atas unta dan Nabi bawa ronda satu Madinah. Anak-anak ni punya seronok tuan-tuan, Nabi bawa jalan. Subhanallah. Nabi kata, akulah laki-laki yang paling baik kepada isteri dia. Tak pernah sengking, tak pernah marah, tak pernah sepak, tak pernah nerajang. Suami sekarang pijak perut isterinya yang mengandung 4 bulan. Gugur kandungan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena buat ada satu kursus. Macam mana suami macam Rasulullah. Macam mana jadi suami macam Rasulullah jadi suami pada isteri-isterinya.
Bila suami balik ke rumah isteri, bila Nabi balik ke rumah isteri, isteri rasa tenang sangat. Sebab suami balik dengan senyum, dengan manis mukanya, macam bulan purnama sekarang. Cuba kita ingat tuan-tuan, kita balik ke rumah masam ke, senyum ke apa? Kadang-kadang tak pernah senyum pada isteri. Abang, nasi dah siap, marilah makan. Bunyi pun makan abang. Siap suami. Cuba senyum. Abang nak makan nasi, nasi dah siap. Hore. Ya Allah, sedapnya lauk. Padahal kan kering aja. Sedapnya. Oh, ini sambal apa aja? Sedapnya macam tahu-tahu kamu. Aku suka sambal. Ya Allah. Isteri rasa apa? Mesti isteri rasa bangga. Tiap-tiap malam dengan kering. Berapa banyak suami yang puji isteri dia. Sedap sungguh tom yam kamu ni pak. Macam yang di kedai. Pandai kamu buat. Memang beli pun mengkui. Kena puji. Setengah orang tak nak puji. Nak ucap terima kasih pun tidak. Balikkan tuan-tuan ucap terima kasih pada isteri tuan-tuan. 30 tahun memasak pada tuan-tuan. Pak, abang nak ucapkan terima kasih kepada Pak. 30 tahun Pak layan abang. Pak, porsi kasih dengan abang. Pak masak ke abang. Macam-macam Pak buat ke abang. Terima kasih Pak. Cium tangan isteri. Terima kasih Pak. Pak lah isteri abang. Lepas subuh besok meninggal suami dia. Banyak lah tu. Kalau nak kira dia siang daging, rasa-rasanya 20 ekor lembu dah tuan-tuan. Kalau ayam dia masak, dia potong tu tuan-tuan, kira-kira satu reban lah tuan-tuan. Dia basuh baju kita ni 30 tahun, satu masjid dah kalau disusun tuan-tuan. Takkan tak boleh ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Terima kasih Pak, Pak layan apa. Serupalah akak-akak pun. Dulu pinggang 24 je. Sekarang 40 tu. Siapa yang bagi makan tu? Ni, abang. Takkan tak boleh ucap terima kasih. Nanti balik rumah, masa nak tidur, pegang tangan suami. Pak, terima kasih ya, kahwin dengan Pak. Apa kamu ni? Lain macam aku tengok. Sehati aku ni. Tak adalah. Yelah, kalau abang tak kahwin dengan Pak, tak apa kahwin dengan Pak. Abang jaga Pak elok-elok. Terima kasih bang. Seronoknya. Tak tidur suami pagi-pagi. Apa yang pula untuk ni? Kita jarang buat. Sebab tu kita kata buang tabiat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan. Dalam CD saya yang bertajuk Cara Memikat Isteri. Allah Ta'ala bagikan orang perempuan kekuatan perasaan. Orang laki-laki Allah bagi kekuatan tubuh badan. Janganlah menggunakan kekuatan tubuh badan untuk isteri tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita Nujum 14. Ahli nujum tu tanya dekat Piramli, di manakah kekuatan Datuk Ang Tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kata Piramli, kekuatan Datuk Ang Tua bukan terletak di kerisnya atau tenaganya, tetapi terletak pada huruf ta. Buktikan. Tawa alif ha tua. Kalau ta menjadi ba, bawa alif ba. Hang bo, Datuk kenal hang bo? Tak kenal gitu. Yang patut-patut mengandung kita tu, pasal kita kuat. Ya Haji Ismail. Apa yang tuan-tuan tengok dia? Mesti ada tuan-tuan tengok dia tu. Patut yang mengandung ni kita. Angkat meja kuat, pasang kemah kuat. Mana ada orang perempuan pasang kemah tu? Tapi kenapa Allah tak pilih kita untuk mengandung? Kenapa perempuan juga pilih?
Nengok lintah lari, nengok pacat lari, nengok katak melompat dia. Lompat katak dia pun lompat. Kenapa Allah bagi perempuan mengandung? Sebab perempuan Allah bagi kekuatan perasaan. Touching. Memanglah bersalin tu sakit. Sakit sangat. 4 jam duk teriak kat hospital. Sakit. Nurse kata sabar lah. Aku beranak juga tak ada menjerit macam kamu. Nurse pun hilang sabar dah tuan-tuan. Bila dia balik ke rumah, kita tanya dia macam mana, non, sakit ke beranak? Sakit tak? Tu kata itulah anak, tak maulah anak yang lain. Kalau Abang Din nak beranak, biar dia beranak, kata tak nak. Tuan-tuan cuba tengok tahun depan, beranak lagi ke? Pasal apa? Pasal perasaan. Bila dia bersalin ke anak, dia menyusukan anak, dia riba anak dia, perasaan sampai. Perasaan sayang dah sampai. Sayangnya, geramnya. Lagi budak tu duk pegang pipi dia, pegang mulut dia, pegang. Dia geram budak. Lama-lama dia kata apa? Nak anak lagi lah. Itulah perasaan orang perempuan. Halus perasaan dia. Walaupun sakit, tapi jiwa dia kuat. Sebab tu kalau isteri semayang, bapa semayang, anak yang merangkak, dia mesti kacau mak. Dia tak kacau bapa. Dia datang atas jadah mak dia, dia tarik telekung mak dia. Mama, mama. Tarik. Maknya jenuh buat bahasa isyarat. Anak tak faham, 2 tahun faham apa benda. Mak. Anak, apa syuk-syuk? Ada dia ngacau bapa, tak ada ngacau tuan-tuan. Hari tu dia kacau dah bapa dah sekali. Bapa dah sepak tuan-tuan, menggelongsor buah katil. Merangkak anak tu keluar. Lepas-lepas tu tak ada dah tuan-tuan. Sebab itu perasaan itu tuan-tuan kena jaga. Perasaan orang perempuan ni halus kena jaga. Perempuan boleh terima, isteri kita boleh terima kalau kita tak tega. Boleh berjalan ke Tesco, pegang tangan suami, tak tegak suami. Tapi isteri tak kisah walaupun nama dia bukan Aiman. Yang tak kisah selalunya Aiman tak kisah. Tapi kalau isteri tuan-tuan bukan Aiman pun dia tak kisah. Kalau tuan-tuan pandai jaga hati dia. Tetapi kalau tuan-tuan tipu dia sekali, dia takkan percaya pada tuan-tuan sampai bila-bila. Sebab perasaan dia kuat. Jangan tipu. Dan jangan lupa minta maaf. Dan jangan lupa ucap terima kasih. Tuan-tuan tak perlu berkata dengan isteri. Kalau tuan-tuan lembut, apa yang tuan-tuan minta dia bagi. Tuan-tuan tidak ada duit, minyak motor kering, pergi kerja berjalan kaki. Isteri bye-bye bang. Abang tak naik motor? Minyak tak ada pak. Kenapa tak isi? Tak apalah, exercise sikit kan, jauh pun 10 batu je jalan. Jauh gila tu abang. Tak apa, exercise. Minyak tak ada pak. Kenapa abang tak isi? Kalau abang ada duit, lama dah abang isi. Dia tak ada. Agak-agak isteri nak biar ke suami dia pergi? Tidak tuan-tuan. Dia selok tuan-tuan. Nah, abang ambil RM10. Nampak tak? Suami pun ambil RM10. Panas je lagi tuan-tuan duit. RM5 isi minyak, RM5 roti canai dia makan. Tuan-tuan tak perlu paksa. Lembut-lembut je. Pak, abang nak kahwin lagi satu. Jangan buat tuan-tuan. Mampu yang tengah. Lembut-lembut yang tu tak boleh. Tuan-tuan, sebab itulah jiwa ini kena ada dalam masyarakat. Pendakwah pun kena jiwa macam itu. Ini tidak. Asyik datang beletih. Asyik datang maki. Asyik datang marah. Larilah orang. Sebab tu penceramah kena jadi macam Nabi. Penceramah macam Nabi. Sentiasa senyum. Ini penceramah macam nak makan orang. Pergi mana ni orang? Tak ada malam ni. Udah. Pengurusi Haji Ma'id pun takut apa saya ustaz. Dia marah orang tak datang. Ya Allah.
Dia orang ada satu lagi kuliah ustaz dekat masjid sana. Kenapa pergi dengan ustaz itu? Saya ni ustaz balik Mesir. Ana ni Mesir. Dia mana Mesir? Oh, sudah. Orang takkan ikut sebab kita bukan berdakwah macam Nabi. Nabi Bashir. Nabi bercakap yang menyeronokkan. Nabi bercakap yang menyeronokkan, yang menggembirakan orang. Lama-lama semua orang suka pada dia. Kadang-kadang penceramah tu lebih banyak daripada mengajar. Lebih banyak daripada mengajar lagi. Jadi hari ni kita akan belajar hukum menunaikan tawaf ya. Sejam tu 464 kali. Nampak dia pun sambung nampak tu. Nampak. Jadi doa bila nak dapat ilmunya? Kata kita ikut sunnah Nabi Muhammad, kalau dia berjalan tapak kaki Nabi tegak di atas bumi. Dia bukan jalan jengkek-jengkek. Nabi Muhammad bukan jalan lembut-lembai. Nabi Muhammad bila jalan dadanya bidang, rambutnya sampai di bahu. Bukan lebih pada bahu, rambutnya bahu. Kadang-kadang botak, kadang-kadang pendek, kadang-kadang rambutnya sampai di bahu. Pakai jubah warna merah, pakai serban warna putih, rambut pula macam aduka semerah padi. Segak Rasulullah. Segak tuan-tuan dengan gambang dia berjalan. Tuan-tuan kita pun kena segak macam tu. Butang baju ni sampai habis. Bila datang masjid, jangan tenganga je dada. Bulu dada 4 lay pun nak tunjuk ke orang. Nabi Muhammad kata, kalau kamu tidak ada butang, ambil jarum, tutup. Umat Islam kena jadi segak, bukan boleh selekeh. Selekeh bukan budaya Rasulullah. Ini tidak, tuan-tuan. Pakai jubah. Cuba tuan-tuan tengok jubah saya. Butangnya sampai ke pusat. Kalaulah saya tak butang, semua tak butang, apa jadi? Apa jadi? Kain plekat tak pakai. Seluar jerut tak pakai. Semata-mata jubah saja. Butang tidak. Bila rukuk nampak apa? Dia rukuk, subhanallah. Rasa macam pernah tengok tapi di mana ya? Batal lah sebenarnya. Walaupun nampak macam jubah tapi batal. Contoh jangan kata datang masjid ni dah. Tunjukkan. Sebab tu saya suka perarakan. Perarakan Mauladur Rasul saya suka. Kita tunjukkan pada masyarakat di sini. Islam hebat di Masjid Abidin. Kami orang Melayu walaupun berbeza parti, kami adalah hebat dalam memperjuangkan Islam dan mempertahankan Rasulullah. Hebat. Pakai uniform kemas. Haji Ma'e depan sekali. Menjunjung sunnah Nabi. Oh, hebat. Macam malam ni tuan-tuan. Jangan buat di dalam. Buat di luar. Biar orang nampak. Ui, apa yang ramai-ramai ni? Kenuri ke? Dia kena kenuri je tuan-tuan. Menterkejarah je kerja. Biar dia tengok. Ya Allah. Ceramah ramai orang. Biar parking hujung sana. Sampai hujung simpang sana. Biar orang tengok Islam kehebat. Itulah pentingnya perarakan sekarang. Memang Nabi tak buat. Tetapi kita kena tunjuk kekuatan kita. Perpaduan kita. Kasih sayang kita. Itulah kita tengok dalam perarakan kemerdekaan. Semua negara buat. Ingat saja ke tunjuk kemerdekaan tuan-tuan. Perarakan. Nak tunjuk kita hebat. Iran bila sambut hari kemerdekaan. Iran tunjukkan askar dia. Ratus ribu berkawak. Prok. Kemudian tunjuk pula pesawat-pesawat dia yang tidak ada juru terbang. Melintas hormat atas udara tanpa juru terbang dan tak dapat dikesan oleh radar. Israel takut. Yahudi takut. Amerika takut. Ui, dahsyat gila. Hebat. India pun bila hari kemerdekaan, dia tunjuk peluru berpandu dia. Dia angkut dengan lori besar-besar peluru dia. Kereta kepal dia yang gagah-gagah melintas di hadapan Presiden India. 2 minggu lepas tu Pakistan pula sambut hari kemerdekaan.
Pakistan pun sayang peluru berpandu dia. Kalau Khmer ada, Khmer pun ada, kata dia. Kata dia. Baru Khmer tahu siapa Khmer, kata dia. Bukan kita nak berperang, kita tak nak berperang, kita nak tunjuk kita hebat. Serupalah negara jiran kita. Bila hari merdeka, demo pun buat perarakan, kereta kebal demo pun berbaris. Nak tunjuk hebat, kereta kebal demo tuan-tuan, boleh tembak sejauh 450 km, peluru dia boleh terbang. Hebat. Begitulah dengan Maulidur Rasul. Yang mula-mula masuk apa? Pelajar-pelajar sekolah kafah. Seramai 400 pelajar. Sallallahu ala Muhammad. Duk babai kat bapak. Mak dia membabai. Babai. Aiman, babai. Bangga dah budak-budak tu? Bangga lah. Sallallahu ala Muhammad. Aiman tu babai kat adik dia. Hoi. Adik dia kata, "Hoi bang. Bangga tu, bangga." Melintas pula budak-budak sekolah kebangsaan. Sekarang lintasan kita yang kedua ialah kontingen sekolah kebangsaan Sekudajaya. Dipimpin oleh guru besarnya. Memang besar semua. Cikgu dia bang sekali tu. Budak-budak jadi bangga. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang melintas ialah Jemaah Masjid Al-Abidin. Tu Imam Habib depan sekali. Kali angkat tangan. Seronok tuan-tuan. Sekarang melintas banyak kontingen daripada UMNO. Bawa bendera. Kami mempertahankan sunnah adalah Sallallahu ala Muhammad. Sekarang kontingen yang kelima daripada FAS. Nampak tu. Kami mempertahankan Rasulullah. Sekarang kontingen yang keenam adalah daripada Parti Keadilan. Alhamdulillah, kami sayang Rasulullah. Elok je tuan-tuan, lintas pada orang, ya Allah. Walaupun dia berbeza warna, walaupun berbeza parti, tapi dia bersatu je. Hebat orang Islam ni. Itulah pentingnya perarakan. Di mana salahnya? Kita nak tunjukkan kita ni kesatuan. Berhimpun ramai-ramai, lepas tu selawat. Buat lagu selawat, macam-macam lagu selawat. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, salatullah, salamullah. Banyak lagu boleh buat. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habibi, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ustaz, susah lagu tu Ustaz. Ambillah yang lagu senang sikit. Sallallahu alamu. Itu biasa sangat Ustaz. Ambil lagu luar biasa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh selawat juga. Ya Rasulullah. Orang pembuat tambut. Salamun alaik. Ya Habiballah. Salamun alaik. Boleh. Selawat saja. Allah balak beratus-ratus kali ganda pada kita. Salah ke tuan-tuan buat maulud macam ni? Seronok. Saya kalau tuan-tuan panggil budak tadika nasyid hari ni pun saya seronok. Panggil budak-budak sekolah ulama rakyat kita buat nasyid. Ni, nasyid puji Nabi. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu.
Nak sambung, panggil lagi ceramah, ya. Masa dah tamat 2 jam dah tu. Tuan-tuan tak apalah, duduk bawah je. Asyik dengar gelap, asyik gelap dengar. Saya lah besok kuliah subuh lagi, besok dekat air Bemban lagi, surau air Bemban. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih pada Encik Ismail, selaku pengurusi tahniah pada beliau dapat memimpin masjid dengan baik. Terima kasih pada Puan Rohana, warga Singapura yang mengundang saya, menguruskan saya di Johor pada hari ini. Sebenarnya banyak sangat tempat yang minta di Johor. Saya pun sibuk. Tapi bila Puan Rohana datang ke sekolah saya, duduk di sekolah saya, ini saya dikalak tuan-tuan. Kalau dia boleh datang ke sekolah saya, anak beranak, tinggal pula sebulan, 2 minggu anak-anak dia, takkan saya tak boleh datang sehari. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya ni dah berceramah 18 tahun di seluruh Malaysia ni. Inilah kali pertama saya datang ke Skudai ni. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput lagi 18 tahun lah insyaAllah, ya. InsyaAllah. Jadi untuk kenang-kenangan saya ada bawa air Syafi, banyak orang order tapi dah habis, tak sempat nak baca Quran. Saya cuma bawa kismis yang telah dibacakan dengan doa-doa dan 30 juzuk oleh pelajar-pelajar saya untuk menampung pembelajaran mereka di sekolah. Ada seramai 100 orang pelajar dan ada CD yang mana tuan-tuan boleh dapat yang nak buat koleksi. Wakilnya ada sini, juru kamera ni, kameraman ni tuan-tuan, alias Salam. Yang tuan-tuan beli CD saya alias Salam. Inilah orang dia tuan-tuan. Itulah rupa dia. Yang mana nak ambil autograf, ambillah tuan-tuan. Tak senang nak jumpa dia tuan-tuan. Dan ada Quran yang cukup cantik untuk tuan-tuan jadikan sebagai bacaan, koleksi, hantaran dan sebagainya yang kita bawa daripada Encik Salam untuk tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Kita jumpa lagi lah 18 tahun dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.